Okey, jadi bab 12, okey, tajuknya ialah pengendalian data. So ini bab yang last lah. Okey, dia sebenarnya bab 13 kata Cikgu Chi dia dah ajar kamu. So dengan cikgu bab 12 ni last Okey, jadi dalam pengendalian data, hari ni kita nak lihat tentang ada tiga benda yang kita nak lihat. Okey, yang pertama ialah menjana soalan statistik. Soalan statistik dan mengumpul data yang relevan. Daripada soalan kita akan dapatkan data. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua, apa kita nak belajar hari ini? Mengklasifikasikan data, okay, kepada data kategori dan juga data numerik. Okey, seterusnya bila kita dah kategorikan, seterusnya kita nak bina jadual kekerapan. Lupa cikgu nak bagi tahu. Untuk sama juga macam last week, untuk hari ni cikgu akan guna buku B. Nanti kita akan buat soalan sama-sama ya. Tan Pei Ying dan Sudarwili. Ada buku B tak? Wang Kishun, ada buku B tak dengan kamu? Yap Xiao Ying, bawa buku B sekali okey okey. Nanti kita buat sama-sama Okey, lepas cikgu ajar kita buat soalan. Okey, kemudian kita akan membina perwakilan data bagi data tak terkumpul. Okey, dan menjustifikasikan kesesuaian perwakilan data. Okey, sebenarnya perwakilan data ni kita akan belajar ada 5 jenis graf. Okey, tapi hari ni kita pergi yang pertama je dulu Okey, kita terus lagi. Okey, jadi tadi cikgu ada cakap tentang soalan statistik. Apa soalan statistik tu? Okey, yang pertama kita nak tengok apa itu soalan statistik. Okey, jadi bagi mengumpul data yang relevan, data yang tepat, okey, kita perlu menjana soalan statistik. Okey, jadi soalan statistik ialah soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keragaman atau kebolehubahan. Okey, apa itu kebolehubahan? Sekejap Cikgu nak buat garisan yang tegak. Okey. Okey, kebolehubahan. Okey, kebolehubahan tu maksudnya dia ada variety. Dia ada variety. Maksudnya jawapan tu dia ada pelbagai. Okey. So, kita tengok contoh soalan statistik. Ini di dalam buku teks kamu Okey, contoh yang pertama. Okey, berapakah tinggi murid dalam kelas satu amanah ataupun berapakah tinggi murid dalam kelas satu permata kan? Okey, jadi terdapat kebolehubahan dalam tinggi murid. Maksudnya setiap murid tu tingginya lain-lain. Mungkin ada yang 150, ada yang 156, ada yang 164, ada yang 145. Jadi dia ada pelbagai. Okey, so kalau ada pelbagai atau keragaman, kita namakan dia sebagai soalan statistik. Okey, contoh yang kedua. Apakah makanan kegemaran murid kelas 1 amanah? Okey, jadi makanan pun sama. Ada orang suka makan nasi lemak, ada orang suka makan mi goreng, ada orang suka makan laksa dan lain-lain. Ada suka makan capati ke, makan nasi ayam ke kan. Jadi bila ada pelbagai, ada banyak keragaman, kita namakan dia soalan statistik. Ni soalan statistik. Okay. So kena ingat soalan statistik ni dia mesti jawapan dia ada banyak. Jawapan ada banyak. Okey, kalau soalan tu cuma jawapan dia ya ataupun tidak sahaja, ini bukan soalan statistik. Okey, soalan statistik mesti jawapan dia ada banyak. Okey? Okey. So, okey. Jadi ni, kita tengok adakah soalan yang berikut adalah soalan statistik? Terangkan. Okey, yang pertama, berapakah tinggi Rosmi? Okey. Siapa nak jawab? Ya atau tidak? Soalan yang pertama ni. Ya atau tidak? Kamu rasa jawapan dia ya ke tidak? Ada variety tak pada soalan ini jawapannya? Berapakah tinggi Rosmi? Adakah dia soalan statistik atau tidak? Siapa nak jawab? Tan Pei Ying,
Cuba kamu jawab, ya atau tidak. Berapakah tinggi Rosmi? Adakah ia soalan statistik atau tidak? Hello? Tan Pei Ying, cuba. Tak kisah, salah pun tak apa. Ya ke tidak? Cuba kamu jawab. Okey, ataupun Wong Kishun. Wong Kishun nak cuba. Berapakah tinggi Rosmi? Adakah ia soalan statistik atau tidak? Wong Kishun, siapa nak jawab? Siapa tak nak cakap, dia boleh tulis dekat apa tu? Dekat ruangan chat. Yap, Xiao Ying. Anyone? Berapakah tinggi Rosmi? Berapakah tinggi Rosmi? Rasa-rasa jawapan dia ada banyak ke tak? Yap, Xiao Ying. Soalan berapakah tinggi Rosmi? Adakah dia soalan statistik ataupun tidak? Cuba kamu jawab, ya ke tak? Tak. Tak. Pandai. Betul. Jawapan dia tidak. Kenapa dia tidak? Sebab jawapan dia ada satu je. Contohlah tinggi Rosmi 160 cm. Jawapan dia ada satu je. Jadi kalau ada satu je, dia bukan soalan statistik. Cikgu ulang, tadi cikgu kata soalan statistik jawapan dia mesti ada banyak. Jawapan dia ada banyak. Kalau jawapan dia satu je atau dua, dia bukan soalan statistik. Okey, betul Okey, jawapan dia tidak. Okey, kemudian soalan yang kedua. Adakah murid kelas 1 amanah lebih suka makan nasi lemak atau nasi goreng? Adakah ini soalan statistik? Siapa nak jawab? Siapa tak nak cakap boleh apa? Buat message Cikgu pun baca message juga. Okey, jadi kalau soalan adakah ni biasanya jawapan dia ya atau tidak. Sahaja kan? Dia ada dua je pilihan jawapan. Jadi adakah dia soalan statistik ataupun tidak? Okey, siapa nak cuba jawab? Wong Kishun, cuba Wong Kishun. Adakah ia soalan statistik? Soalan yang kedua. Tak ada dengar suara pun. Yap Jiao Ying, cuba kamu jawab lagi. Okey, murid kelas 1 mana lebih suka makan nasi lemak daripada nasi goreng? Soalan statistik ke tidak? Ya ke tidak? Ya. Ya, okey. Jadi, kalau dia tanya adakah murid kelas 1 amanah lebih suka makan nasi lemak dari nasi goreng? Jawapannya ada dua je. Ya ataupun tidak kan? Okey. Jadi, soalan yang kedua juga bukan soalan statistik. Okey, cikgu cakap tadi soalan statistik mesti ada banyak jawapan. Jadi kalau macam ni tadi jawapan dia satu je kan. Contohlah 160 cm. Okey, yang ini ya ataupun tidak sahaja. Ada dua je jawapan dia. Jadi kedua-dua ini bukan soalan statistik. Sebab apa? Sebab jawapannya tidak pelbagai. Ni, jawapan dia tidak ada keragaman. Okey. So, cikgu harap kamu faham. Dua-dua ni tadi bukan soalan statistik kerana tidak terdapat kebolehubahan atau keragaman. Okey, jawapannya ada dua je atau ada satu je. Jadi, bila jawapan dia tak banyak, dia bukan soalan statistik. Soalan statistik, ingat, dia mesti ada banyak jawapan. Okey? Okey, so kita dah tahu tentang soalan statistik. Kita nak kumpul data pula. Okey? Okey, contoh kaedah pengumpulan data ada 4. Okey, yang pertama temu bual. Yang kedua tinjauan. Yang ketiga pemerhatian dan yang keempat cara eksperimen. Okey, cikgu akan pergi satu persatu. Okey, jadi ini semua ialah cara untuk kita dapatkan maklumat ataupun data. Okey.
Okey, contoh temu bual. Okey, contohnya guru kelas kamu nak dapatkan maklumat tentang cara pelajar kelas itu datang ke sekolah. Jadi dia pun minta ketua kelas untuk dapatkan maklumat. Jadi ketua kelas tu akan tanyalah. Okey, ketua kelas ni dia akan tanya dengan murid A, murid B. Siapa ketua kelas kamu eh? Ah, hello? Ketua kelas kamu apa nama dia? Siapa nama ketua kelas satu pemata? Cikgu Rozana tu cikgu kelas kan? Ketua. Monitor. Kelas monitor siapa eh? Kelas monitor kamu. Satu pemata. Atika. Atika pun tanya. Atika tanya, Tan Pei Ying, kamu pergi sekolah naik apa? Kan dia tanya. Atika tanya lagi, Wong Kishun, kamu pergi sekolah naik apa? Atika tanya, Yap Xiao Ying, kamu pergi sekolah pergi macam mana? Naik motor ke, naik kereta ke? Itu ialah temu bual. Okey, maksudnya dia mesti bercakap. Okey. Kemudian yang kedua ialah pemerhatian. Contoh, Ahmad ingin mendapatkan maklumat tentang kenderaan yang melalui persimpangan jalan berhampiran dengan rumahnya dalam tempoh 1 jam. Okey, so contohlah rumah kamu kan dekat dengan simpang jalan kan. Ni rumah kamu. Okey, lepas tu kamu nak tahu, dalam masa 1 jam apa je kenderaan yang lalu depan rumah ni kan. Kamu pun berdirilah dekat situ, pegang pensel dengan kertas. Lalu je satu kenderaan kamu pun tulis. Contoh, nombor 1 kereta lalu. Nombor 2 lori. Nombor 3 apa. Jadi ini ialah melalui penglihatan, pemerhatian. Jadi Ahmad tu pun duduklah dekat tepi persimpangan tu dalam masa 1 jam. Lepas tu dia kira. Okey, kereta ada berapa banyak yang lalu. Lori ada berapa banyak yang lalu. Macam tu. Okey. So itu pemerhatian dengan cara mata. Mata kita melihat. Kalau tadi ni temu bual mesti bercakap kan. Mesti ada cakap. Okey. Okey, yang ketiga tentang tinjauan. Tinjauan juga salah satu cara untuk kita dapatkan maklumat. Contohnya pihak pengurusan kantin sekolah, dia nak sediakan satu borang soal selidik. Dia nak tahu apa makanan kegemaran murid tingkatan 1 supaya dia dapat sediakan makanan tersebut. Dia pun buat soal selidik borang macam ni kan. Apakah makanan kegemaran anda? Sila tandakan nasi lemak ke, laksa ke, mi goreng ke, roti canai ke, nasi goreng ke, nasi ayam ke. Okay, so kalau contoh pelajar A jawab nasi ayam, pelajar B jawab nasi lemak, C jawab nasi lemak. So nanti bila habis borang soal selidik ni, dia pun dapat tahu nanti, oh sebenarnya murid-murid ni semua dia suka makan nasi ayam contohnya. Okay, itu melalui tinjauan. Dia pakai borang. Borang kaji selidik. Okey, cara yang keempat pula, cara eksperimen. Ini biasa guna dalam sains lah. Seorang murid ingin dapatkan maklumat tentang suhu air panas yang menyejuk setiap 5 minit. Jadi dia pun, pelajar tu pun, dia sediakanlah bika. Dalam tu dia letak air panas. Okay, lepas tu dia mesti ada jam randik. Kan, jam randik. Okay, dia ada termometer. Okay, jadi dia pun setiap 5 minit dia tengok, oh berapa suhu air ni. Dia baca. Okay, jadi itu pun boleh dapatkan maklumat. Okay, jadi tadi ni keempat-empat cara tadi ni yang cikgu cakap ni tadi ni, temu bual, tinjauan, pemerhatian, eksperimen, akhirnya inilah pelajar tadi ni dia nak dapatkan suhu air panas tu. Dia mesti ada termometer. Okey, jadi itu semua maklumat nanti yang kita dapat kita sebut sebagai data. Okey, disebut sebagai data. Okey. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak mengklasifikasikan data. Okey. Yang baru masuk ni, sebab kamu pakai ID tulisan Chinese, cikgu tak berapa faham. Nanti tuliskan nama ya. Okey, mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik. Dan membina jadual kekerapan. Okey.
Okey, jadi data. Data ada dua jenis. Data tu apa tadi? Tadi yang kamu buat temu bual ke, kamu buat pemerhatian ke. Ini hasilnya kamu akan dapat data ataupun maklumat. Okey, data ada dua jenis. Yang pertama namanya data kategori. Yang kedua namanya data numerik. Okey, jadi data kategori ni jawapan dia menerangkan ciri-ciri dan dia tidak boleh diukur. Paling penting dia tiada nombor. Ini kamu kena ingat dia tiada nombor. Okey. Jadi tapi dia diuraikan atau disusun dalam kategori. Contohnya dalam temu bual tu dia nak tahu jantina. Jadi jantina ni kalau jantina, okey, dia ada dua je jawapan dia kan. Iaitu perempuan ataupun lelaki. Okey. Ataupun nak tanya warna. Okey, warna dia bukannya nombor. Sama ada merah, biru, hijau dan lain-lain. Dia tak ada nombor. Jadi dia jatuh dalam klasifikasi data kategori. Perisa gula-gula ada manis, masam kan. Kumpulan darah. Kumpulan darah ada 4 je. Darah A, darah B, darah O dan darah AB. Dia ada 4 je. Okey, dia bukan dalam bentuk nombor. Okey, cikgu ulang. Data ni dia tidak ada nombor. Nampak ni. Dia tak ada nombor. Kalau dia tak ada nombor, kita namakan dia data kategori. Okey. Okey, kemudian pula kalau data tu ada nombor. Oh, sorry. Sekejap Cikgu nak buat ni. Okey. Okey. Kemudian kalau dia data yang ada nombor, kita ukur kuantiti dia. Dia ukur dengan menggunakan angka. Kita ada bilangan. Okey, dia ada contohnya kat sini bilangan buku yang dibaca dalam seminggu. Contoh kamu baca 1 buku ke ataupun 2 buku ke atau 3 buku ke, dia ada angka. Okey, jadi dia ada nombor. Bila ada nombor, kita namakan dia data numerik. Okey, ataupun contoh lain. Tinggi pemain badminton 165 cm ataupun 170 cm kan. Dia ada nombor. Okey. Ataupun contoh lain masa bersenam 30 minit ke ataupun 15 minit ke. Jadi ada nombor. Bila ada nombor kita panggil dia data numerik. Okey. So tak ada nombor, data kategori. Ada nombor, data numerik. Okey, boleh faham ni? Ada nak tanya data kategori dan data numerik? Dia senang lagi ni. Faham cikgu, tak tanya. Okey, good Ranjita. Terima kasih sebab respon. Okey, jadi data numerik cikgu nak pergi dalam sikit. Data numerik tadi yang ada nombor, dia ada dua jenis pula. Okey, satu nama dia data diskrit. Okey, yang kedua nama dia data selanjar. Apa beza tu? Okey, jadi data diskrit, okey, kita nak dapatkan dia dengan cara kita membilang, kira 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey, contohnya nak kira tadi berapa orang pergi sekolah naik kereta. Okey, contoh 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Okey, ataupun berapa pelajar kelas 1 pemata? 27 orang. So kita bilang 1, 2, 3 macam tu Tapi kalau data selanjar kita mesti ukur. Okey, contohnya kalau nak tahu suhu badan kamu. Kan kalau nak pergi sekolah kan, nanti dekat pagar cikgu ada ambil suhu kamu kan. Boleh tak cikgu kira kamu punya suhu tu? Cikgu kira. Yap Jiaoying 36.5. Cikgu kira 1, 2, 3. Tak boleh kan? Cikgu mesti ukur guna termometer. Jadi termometer. Jadi kalau kita gunakan alat, okey, kita gunakan alat untuk ukur. Ni untuk ukur. Okey, itu kita namakan dia data selanjar. Okey? Okey, data numerik tadi
Dia mestilah dalam bentuk nombor. Tapi untuk dapatkan data tu, kita boleh sama ada kita kira dengan tangan. Okey. Iaitu kalau kira, kita panggil data diskrit. Okey. Kalau kita ukur ataupun sukat, kita namakan dia data selanjar. Okey. Okey, so sekarang kita nak buat sikit. Cikgu nak buat sikit latihan. Okey, tengok. Klasifikasikan data tersebut kepada data kategori atau data numerik. Okey, yang pertama, suhu badan setiap murid. Okey. Ada nombor tak kalau suhu badan ni? Okey, kita tengok jawapan dia. Siapa nak cuba? Okey. Ini data kategori ke ataupun data numerik? Siapa? Ranjita nak jawab tak? Okey, cuba Ranjita. Suhu badan suhu badan murid data kategori ke data numerik? Cuba je. Jawapan dia data kategori atau data numerik? Data numerik. Apa? Kamu jawab yang mana? Kategori. Kategori. Okey, cubaan yang baik. Okey, tak apa cikgu terangkan ya Ranjita. Okey, cikgu kata tadi kalau data kategori dia ada nombor. Okey, kalau data numerik dia tiada nombor. Okey, bagus Ranjita cuba. Okey, salah tak apa, cikgu tak marah. Jadi suhu badan. Suhu badan kita ada nombor kan? Contohnya 36.5 darjah Celsius, 37 darjah Celsius. Jadi ada nombor. Kalau ada nombor, jadi jawapannya ialah data numerik. Data numerik. Ranjita? Boleh faham Ranjita? Boleh faham cikgu. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Daerah Pudikson, daerah Seremban kan. Bilangan. Okey. Wong Kishun. Bilangan pokok yang ditanam. Data kategori ke data numerik? Wong Kishun, cuba. Bilangan. Kalau bilangan tu ada nombor ke tak ada nombor? Wong Kishun. Apa dia Ranjita? Tak dengar? Tak ada nombor. Okey. Bilangan. Bilangan ada nombor. Maksudnya bilangan tu 10 pokok ke, 20 pokok ke, 30 pokok ke. Jadi kalau bilangan dia ada nombor. Kalau ada nombor dia data apa? Data. Okey, kalau ada nombor kita namakan dia data numerik. Cubaan yang baik Wong Kishun dan Ranjita, bagus. Okey, kemudian yang ketiga pula. Punca kemalangan di jalan raya. Punca. Punca dia contohnya kenderaan rosak ke ataupun pemandu mabuk ke. Ada nombor tak punca? Yap Xiaoying pula. Cuba Yap Xiaoying. Punca kemalangan di jalan raya. Data kategori ke data numerik? Yap Xiaoying cuba. Ranjita dah cuba. Wong Kishun dah cuba. Kamu pula. Yap Xiaoying. Punca kemalangan di jalan raya. Data numerik ke data kategori? Yap Xiaoying. Are you there? Okey, Tan Pei Ying. Ada. Yap Xiaoying ada. Siapa nak cuba tadi? Okeylah, siapa-siapalah boleh cuba. Ranjita. Data kategori ke data numerik? Data kategori. Pandai. Okey. Jadi punca kemalangan tak ada nombor. Jadi dia ialah data kategori. Okey, kalau ada nombor macam ni, nombor suhu badan ada nombor, bilangan ada 1, 2, 3, dia ialah data numerik. Kalau tak ada nombor, macam punca,
Punca kan sebab kan. Sebab tak ada nombor. Jadi dia data kategori. Okey, so sekarang kita nak buat latihan dalam buku kamu. Okey, so buka buku kamu, muka surat berapa ni? Cikgu rasa 70 kot ni. Mana buku cikgu kejap. Semua orang. Okey, cuba buka buku kamu. Muka surat berapa? 70 ke tu? Yes, muka surat 70 buku B. Kita nak buat yang ni Okey, so soalan dia, klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Okey, so ingat kata cikgu, kalau dia ada nombor dia ialah data numerik. Nombor, salah pula cikgu eja. Kalau dia tak ada nombor, dia data kategori. Okey, tak ada nombor. Okey, kita buat dulu soalan 1 dengan 2 kita buat sama-sama. Okey. Okey, soalan A. Bilangan pen yang dimiliki oleh setiap murid. Bilangan ada nombor tak kalau bilangan? Berapa banyak pen kamu? 1 batang, 2 batang, 3 batang. Ada nombor tak? Ada, betul Tan Pei Ying Jadi bila ada nombor, jawapan dekat sini ialah data numerik. Kamu kena tulis macam tu. Data numerik. Okey, bagus Tan Pei Ying. Okey. So, soalan yang kedua pula. Masa yang diperuntukkan untuk mandi. Okey, 10 minit, 20 minit, 2 minit. Ada nombor tak? Okey, siapa nak cuba? Tan Pei Ying nak cuba? Ada. Yes, Wong Kishun ada. Bila ada nombor, kita namakan dia data numerik. Baguslah kamu ni. Okey, nombor 2 pun data numerik. Okey, kemudian yang ketiga, kebolehan melukis. Boleh lukis, tak boleh lukis. Ada nombor tak? Apa dia? Tan Pei Ying tak dengar. Tak ada, betul. Jadi, yes, betul. Tak ada kan? Sebab dia boleh ya atau tidak saja. Bila tak ada nombor, kita panggil dia data kategori. Kamu kena tulis tau perkataan data ni. Perkataan data ni tulis. Okey? Okey, warna rumah. Ada nombor tak warna rumah? Warna merah, hijau. Ada nombor tak? Ada. Okey, warna rumah tak ada nombor. Sebab dia contoh merah ataupun biru. Dia bukan nombor. Jadi dia data kategori. Okey, tak ada nombor je. Dia ialah data kategori. Okey. Bagus apa ni? Cubaan yang baik. Oh, cikgu punya tulisan ni tak cantik lah. Sekejap Takut kamu tak faham. Kategori. Okey. Soalan yang keempat. Panjang seekor ular. 1 meter. 2 meter kan? Ada nombor tak? Panjang. Ada. Okey. Tan Pei Ying kata ada. Jadi bila ada nombor, dia ialah data numerik. Okey. Good job. Okey. Yang keenam. Bilangan pelanggan di restoran. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 100 orang kan? Okey. Bilangan. Ada nombor ke tak ada? Ada. Okey, Tan Pei Ying kata ada. So, bila ada nombor, dia ialah data numerik. Okey, betul Okey, kemudian yang seterusnya, kumpulan darah. Kumpulan darah tadi cikgu cakap ada darah A, darah B, darah O, darah AB. Ada nombor tak? Tak ada. Tak ada. Pandai Wong Kishun. So, jawapan dia data kategori. Pandai. Siapa yang cuba tu bagus. Okey, kemudian pendapatan bulanan. 1,000, 2,000, 3,000. Ada nombor tak?
Ada, Tan Pei Ying kata ada. Betul. Jadi jawapan dia data numerik. Okay. Pastikan kamu tulis sama-sama dengan cikgu. Nanti last kali nanti bila dah habis kelas ni kamu ambil gambar hantar dekat grup. Okay. Okay, semua orang dah dapat dah jawapan ni? Numerik, kategori, data numerik, data kategori, data numerik. Senang je. Okay, dah Okay, cik. Okay, good. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, tak ada apa nak tanya kan? Okay, jadi tadi kita dah klasifikasikan data. Seterusnya, kita nak bina jadual kekerapan. Okey, jadi sebelum tahu tentang jadual kekerapan, ada beberapa istilah yang cikgu nak kenalkan, iaitu yang pertama, data tak terkumpul. Okey, data tak terkumpul ialah data mentah yang belum diproses. Okey, contoh data tak terkumpul macam ni. Ni. Belum proses lagi. Dia 201, 222. Ini nama dia data tak terkumpul. Okey. Okey, jadi cikgu nak kenalkan juga dengan istilah kekerapan. Okey, apa itu kekerapan? Kekerapan ialah bilangan kali maklumat itu muncul dalam data. Okey, kemudian yang kedua pula ialah gundalan, iaitu tanda gundal ialah salah satu cara untuk membilang dan membuat tanda. Okey, contohnya bilangan pelajar yang mempunyai yang memakai saiz kasut 4. Contoh. Seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang kita kena cross macam ni. Ini ialah tanda gundalan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 kena cross. Ini nama dia apa? Gundalan. Okey, jadi kita nak tengok macam mana nak guna dia. Okey, ini dalam buku teks kamu juga. Cikgu ambil contoh dari buku teks, senang. Okey, data berikut menunjukkan bilangan anak bagi setiap keluarga bagi 20 keluarga. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, jadi untuk membina jadual kekerapan, ada 4 benda yang kamu nak kena tulis. Okey, iaitu yang pertama, contohnya dalam soalan kan, bilangan anak. So kita buat bilangan anak. Okey, yang kedua, kena tulis gundalan. Okey, yang ketiga, tulis kekerapan, dan yang keempat kena tulis jumlah. Okey. Okey, jadi contoh. Kita lihat contoh kat sini. Okey, 2. Bila muncul nombor 2 ni, kamu pun buat tanda di 2. Sifar, buat tanda di sifar. 1 ada 2. Buat 1, 2. Okey, 2 lagi muncul. 2. 1, 1. 3, sifar 4, maksudnya 4 kan? Tuliskan pada ruangan 4. Okey, 3 buat dekat 3 sini. 2, okey, sekali lagi 2. 4. Okey, 4 di sini. 1 di sini. Sifar di sini. 2, okey, di sini pada ruangan 2. 1. Nampak tak? Bila dia yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kita kena cross. Okay. Sifar 1. Okay, 2 ada 2. So, 1, 2. Macam tu Yang kelima mesti cross. Okay, yang ketiga. Okay, so sekarang kita dah dapat gundalan. Kemudian kekerapan, nak tulis dia mesti dalam bentuk angka. Okey, so kat sini 4, tulis 4. Okey, bilangan anak 1, 5. Bilangan anak 2, 6. Bilangan anak 3, 3. Bilangan anak 4, 2. Okey, kemudian last kali mesti kita jumlahkan. Jumlahkan 6, 5, 10, 5, 3, 2, 20. Okey. Jadi kalau betul 20 ni kan, sama macam dalam soalan kata 20, maksudnya mungkin betul lah ni kamu punya kekerapan. Okey, kalaulah kamu dah buat kekerapan ni, sekali bila kamu jumlahkan dekat sini contohlah 18 je. Tak sampai 20. Kamu kena tengok balik, mungkin kamu ada tertinggal kat mana-mana. Okey, itu cara nak buat gundalan dan
kekerapan. Okey, faham ya? Okey, sekarang kita nak buat soalan pula. Ini soalan sama dalam buku kamu, muka surat 70. Okey, cikgu scan aja tu apa tu soalan tu. Okey, kita baca sama-sama. Data berikut menunjukkan saiz kasut yang dipakai oleh murid tingkatan 1 alfa. Organisasikan data itu dengan membina jadual kekerapan. Okey, tadi cikgu cakap untuk bina jadual kekerapan ada 4 perkara penting. Okey, yang pertama ni mesti bergantung kepada saiz soalan. Kepada bentuk soalan. Okey, soalan kat sini kata saiz kasut. Kamu pun tulislah saiz kasut. Alamak, tak nampak. Okey, saiz kasut. Okey, yang kedua mesti tulis gundalan. Yang ketiga kekerapan. Yang keempat mesti ada jumlah. Okey. So, cikgu nak cuba kamu buat bina dulu ni jadual ini. Lepas ni baru kita kira. Cuba kamu buat dulu guna pembaris. Cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa 1 minit. Okey, semua orang boleh tulis. Hello. Boleh. Ustazah. Hello. Kau salah. Maaf Ustazah, minta maaf. Aminah dengan Anissa dia dah sekolah dah kat sini, kat Negeri Sembilan. Jadi dia tak ada dekat rumah. Dah pindah. Kami pindah Negeri Sembilan, Port Dickson. Itulah. Rasanya mungkin bulan 10 ni last kot. Mungkin malam kot Ustazah sebab ni dia orang belum balik sekolah lagi. Belum bagi tahu lagi. Okey, boleh. Malam dalam pukul berapa Ustazah? Okey. Baik. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Okey, sorry ada orang call cikgu. Okey, dah siap ke belum? Semua orang dah lukis belum jadual ni? Okey, dah lukis ke? Yap, Xiao Ying ada pembaris tak? Boleh lukis sama macam cikgu ni? Ranjita dah lukis dah macam ni? Sudah? Okey, kalau sudah lukis, sekarang kita kira sama-sama Okey, jadi kita nak lihat ni. Okey. Jadi saiz kasut. Tengok nombor apa yang paling kecil. Okey, kita nampak 9977. Kita nampak nombor 6 yang paling kecil. Okey, lagi kita tengok lagi. Okey, kalau nombor yang paling besar nombor 9. Kan? Okey, jadi kita tulis daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. So kita tulis 6, 7, 8, 9. Okey. Cara nak tulis tu kita tengok yang paling kecil dengan yang paling besar. Okey, kemudian gundalan. Okey, cara nak buat gundalan mesti kamu buat satu persatu. Okey, memang ada banyak cara tapi kalau cikgu lebih suka kamu buat satu persatu, maksudnya macam ni lah. Okey, nombor 9, kamu tulis gundalan dia di 9. 8. Okey, bila kamu buat satu persatu macam ni, kamu tidak akan tertinggal. Okey. So 7, 72 7. Okey, kemudian 8. Okey, nombor berapa tu? Kamu buat gundalannya di mana? Okey, nombor 8 lagi, 8. Okey, 7 ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 9 ada 2. 1, 2. Alamak, sekejap Sengit pula. 1, 2. Okey, 8. 8 ada 1. 9. 9 lagi 1, nampak? Bila sampai ke 5, kita kena cross. Okey, 8 lagi. 8 pun kita cross. Okey, 7 ada 1, 2. 1, 2. 8 ada 1. 7 ada 1. Nampak? Yang kelima kena cross. Okey, 8 ada 2. 1.
1, 2, 6, 1 je. Okey, 6, 1 je. 7 ada lagi 2, 1, 2, 8 ada 1. Okey, gundalan mesti dalam bentuk stick macam ni. Stick. Okey, kalau kekerapan dalam bentuk nombor, kan tadi cikgu cakap dia mesti dalam bentuk nombor. Maksudnya kamu kira. Okey, tadi saiz kasut 6, gundalannya 1, kamu buat nombor 1. Okey, kemudian saiz kasut 7, gundalannya setiap satu ni nilai dia 5. Kalau ada 2 maksudnya 10 lah. 5, 10, 11, 12. Tulis 12. Okey, macam ni 8 kan, saiz 8 ada 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okey, ni saiz 9 ada 5. Okey, itu caranya. Kemudian last kali kena buat apa? Kena jumlahkan. Okey. So, cuba kamu jumlahkan. Cikgu nak bawa keluar cikgu punya calculator. Sekejap Oh ni. Cikgu boleh je kira ni tapi saja je lah nak tunjuk kat kamu calculator ni. Alah, hai. Sekejap kenapa tak boleh? Siapa yang dah kira? Sekejap cikgu sign sikit. Okey. Cikgu keluarkan kalkulator. Tak nak keluar pula kalkulator cikgu ni. Okey, 1 tambah 12 tambah 9 tambah 5. Jawapan 27. Okey, betul ke ada 27 ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 3 pun 27. Jumlah ni 27. Kamu dapat pun 27 ni. Betul kan? Betul lah tu. Okey. Jadi ni betul lah ni. 1. Tak boleh ni. 1, 12, 9. Okey. Semua orang dah siap ni? Dah siap jadual kekerapan dia macam cikgu buat? Semua orang dah siap? Ada nak tanya ke? Belum. Oh, belum. Okey. Okey, buat dulu Wang Kishun. Okey. Okey, buat dulu. Ranjita dah siap ke Ranjita? Jadual ni macam cikgu? Siap tu. Sudah siap Yap, Xiao Ying sudah siap ke jadual? Oh, cikgu tak perasan tadi Wang Kishun ada kira 27, betul. Tan Pei Ying pun ada kira 27, yes. Tan Pei Ying dah siap ke kamu punya jadual? Belum melakuk Sudah? Tan Pei Ying? Sedang buat. Yap, Xiao Ying. Siapa yang pakai ID? Dah siap dah? Siap. Okay, good. Ada lagi yang belum siap? Wang Kishun sudah siap? Okay. Boleh cikgu teruskan lagi? Okay. Okay. So cikgu teruskan lagi ya. Okay. Boleh Okay. Okay. Okay, good. Good. Dah siap kan? Okay, seterusnya kita nak lihat apa pula? Okay, cikgu kata tadi kita... Apa dia Tan Pei Ying? Okay. Okay, so seterusnya kita nak membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Okay, cikgu rasa ni sempat satu je ni. Tak apa kita tengok dulu Okey, jadi cikgu dah cakap tadi perwakilan data boleh dalam 5 bentuk. Okey, kenapa kita nak wakilkan dia dalam bentuk grafik supaya mudah dibaca dan mudah kita nak faham. Tapi perwakilan data tu kenalah tengok data apa yang kita ada. Okey, jadi yang pertama
namanya ialah carta palang. Carta palang ni dia ada dua jenis. Satu macam ni. Kan? Satu lagi carta palang dia mendata. Carta palang. Okey, carta pai dia yang bulat tu. Macam tu lebih kurang Okey, graf garis. Graf garis tu dia macam ni. Kita ada tanda-tanda dia. Lepas tu macam tu. Tu graf garis. Okey, plot titik. Plot titik tu, sorry. Okey, plot titik tu dia macam ni. Kita titik dia mengikut kategori. Plot batang dan daun, dalam bentuk macam tu. Batang, daun, kita kena kira. Okey, so hari ni kita nak lihat carta palang. Okey, jadi carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang untuk mewakili data. Okey, carta palang sesuai digunakan untuk membandingkan antara kategori. Okey, jadi macam mana langkah-langkah untuk melukis carta palang? Yang pertama mesti lukis paksi. Paksi mengufuk dan paksi mencancang. Paksi mengufuk tu macam mana? Macam ni. Okey, sekejap Tak cantik pula, tak tegak. Okey, sekejap cikgu guna ni. Ni. Inilah dia, nama dia paksi. Okey, jadi yang ini nama paksi mengufuk. Okey, yang ini nama paksi mencancang. Okey. Jadi biasanya kita lukis dalam kertas grid. Macam kertas yang cikgu guna sekarang ni Okey, kemudian kita pilih salah satu paksi untuk tanda skala. Kemudian kita kena labelkan paksi tu. Contohnya bilangan ke Kemudian kita lukis carta palang supaya tinggi dia sama dengan kekerapan. Kemudian yang last sekali kena tulis tajuk. Tajuk dia biasa kat sini lah. Okey, jadi kita lihat contohnya. Okey, ini dalam buku kamu juga ni. Cikgu memang ambil dalam buku teks je, senang senang kamu nak rujuk. Okey, jadi latih diri 12.1B Dalam satu tinjauan, keputusan yang diperolehi bagi cara murid datang ke sekolah ditunjukkan dalam jadual di bawah. Bina satu carta palang untuk mewakili data itu dan justifikasikan. Tengok soalan dia ada dua. Yang pertama dia suruh kita bina carta palang. Yang kedua dia suruh kita justifikasikan. Dia ada dua Okey, jadi kita pun binalah, kamu pun binalah ni. Okey, ni contoh contoh dia binalah ni ni nama dia apa? Paksi. Okey. So paksi ni mesti ada nombor. Okey, biasanya dekat sini sifar. Okey, kemudian cara kamu nak tulis tu, contoh kat sini ada dua kotak. Dua kotak, lepas tu cikgu buat nombor 2. Kamu pun kena selang lagi 2 kotak baru buat nombor 4. Okey, dia mesti seragam. Kalau sini 2 kotak, atas ni pun 2 kotak. Okey, ini dia guna sifar 2 kan? Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 7, 8, 9, 10. Okey, pastikan ni skala dia mesti seragam. Okey, kemudian carta palang ni biasanya kita selang 1 kotak. Dalam buku kamu tu kan selang 1 kotak. Kemudian kita nak bina ni, kita nak lukis palang ni pun kita guna 1 kotak je. Okey, so kita lihat kita bina sama-sama. Okey, jadi paksi yang ini namanya bilangan murid. Paksi bawah ni jenis pengangkutan. Okey, sekejap cikgu ambil bentuk 4 segi. Okey, kereta. Tengok, kereta kekerapan dia 8. Okey, 8 dekat sini kan? Kamu mesti lukis kat sini. Macam tu. Cantik je cikgu lukis kan? Okey, bas sekolah. Bas sekolah 10. Ni bas sekolah 10 daripada atas ni. Okey. Nampak? Besar dia mesti sama. Palang A dengan palang B ni mesti sama besar dia. Okay, tak boleh sebelah kan palang A besar, palang B kecil pula. Tak boleh dia mesti sama. Okey, bas awam 7. Tengok kat sini 6, kat sini 8. Jadi 7 kat mana? 7 mestilah ada dekat tengah-tengah ni kan?
Kat sini kan. Jadi kamu tengok betul-betul 7 dekat sini. Okey, jadi kita pun lukis kat sini 7. Palang dia betul-betul kat sini. Macam tu. Okey, kemudian 2, basikal 2 je. Kat sini kan 2 kan. Ambil ni 2 kotak, lepas tu lukis. Tengok sama je cikgu punya besar palang ni. Mesti sama. Berjalan kaki 5. Okey, 5, 4, 6. So 5 mesti kat tengah-tengah ni. Okey, so ambil kat sini, buatlah palang. Yes, macam tu. Cara untuk buat carta palang. Okey, kemudian soalan kedua dia kata justifikasikan. Okey, justifikasikan ni macam mana? Okey, boleh ya? Oh, lupa cikgu dia punya tajuk. Okey, tajuk dia ke atas ni. Okey, boleh buat cara murid datang ke sekolah. Cara murid datang ke sekolah. Ini tajuk. Tajuk mesti tulis. Okey, kemudian justifikasikan tadi. Okey, sebab nak tulis panjang. Okey, cikgu type Cikgu type tulisan dia cantik sikit kan. Okey, cara nak buat justifikasi tu mula-mula bagi tahu carta ni carta apa? Carta palang. Tulis carta palang. Okay, ayat yang kedua, lepas kamu dah tulis, carta palang, ini standard ni ayat dia. Ini sesuai digunakan. Mesti buat ayat macam ni. Carta palang ini sesuai digunakan. Digunakan untuk apa? Okey, untuk... Okey, sekarang ni kita ada beberapa kategori kan. So, untuk membandingkan. Membandingkan tu compare. Alamak, tak nampak pula, dah terlebih pula Okey, membandingkan apa? Membandingkan bilangan Okey, sekejap cikgu ada masalah ni, sekejap ya. Okey, membandingkan bilangan murid yang datang ke sekolah dengan jenis pengangkutan yang berbeza. Okey, so macam tu. Okey, kamu kena salin semula soalan tu. Okey, lepas tu kita bagi tahu dia sesuai. Okey, ini ialah cara nak buat justifikasi. Okey, ada masalah? Ada nak tanya? Ni cara nak buat justifikasi. Okey? Okey, so sekarang kita nak buat latihan pula dalam buku kamu tu. Yang ni kan? Okey, dalam satu tinjauan, keputusan yang diperoleh bagi makanan kegemaran murid di kantin sekolah ditunjukkan dalam jadual di bawah. Bina satu carta palang untuk mewakili jenis data dan justifikasikan kesesuaian data tersebut. Okey, jadi kita akan lukis sama-sama. Okey, mula-mula sekali nak lukis apa? Dia punya palang. Okey, so sama-sama buat ni. Palang ni. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu buat atas sikit. Okey, berapa banyak kamu nak buat jarak dia kan? Kamu boleh buat 13. Okey, kira kotak tu 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, ke tepi kamu boleh buat 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni. Okey. Kamu ada pembaris kan? Ada pembaris? Okey. Buat macam cikgu buat ni sama. Okey, sekejap ya. Okey, dah. Dah bina paksi.
Okey, lepas bina paksi, kena buat dia punya skala. Okey, kamu ada kotak yang kecil-kecil kan? Cikgu punya kotak ni kamu nampak tak? Dia mesti sama Okey. Okey, jadi kat bawah ni buat sifar. Okey. Kemudian selang dua kotak. Kotak satu, kotak dua, kamu buat nombor dua. Kotak yang keempat, buat nombor empat. Okey, kemudian nombor enam. Kemudian nombor lapan. Kemudian nombor 10. Kemudian nombor 12. Okey, mesti ada tajuk pada paksi iaitu bilangan murid. Bilangan murid. Okey. Kemudian makanan pula. Makanan kita kena salin ni semua ni. Kita kena salin dia punya atas ni. Kat bawah ni. Okey. Okey, jadi yang pertama nasi lemak. Nasi lemak. Okey, sorry bila tulis sengit tu tak cantik pula tulisan cikgu, tak apa. Okey, tengok kita ada satu kotak, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat ni. Tulis pula nasi goreng. Okey, kemudian kotak yang kelima kita selang, kotak yang keenam tu tulis mi goreng. Okey, kemudian selang lagi. Kemudian kita tulis pula mi kari. Okey, selang lagi. Okey, last sekali roti. Okey, kita kena tulis. Cikgu kata tulis semua dekat atas ni. Okey, boleh? Okey, sekarang barulah kita nak buat dia punya palang dia. Okey, palang dia kena guna pembaris lah. Okey, kalau cikgu boleh guna ni terus. Cikgu buat warna apa Warna oren Okey. So nasi lemak tadi 7. Tengok kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kat sini. Okey, kotak yang pertama tu kamu selang. Kotak yang ni kita guna. Macam tu 7. Okey, nasi goreng 11. Dekat sini lah. 10, 11 kan. Macam ni lukis dia. Okey, nampak ni? Selang, lukis, selang, lukis. Okey, mi goreng 6. Okey, mi goreng 6. 6 dekat sini kan? Tulis kat sini juga, lukis dia. Okey, mi goreng. Kemudian mi kari 3 je. Okey, 1, 2, 3. Sinilah. Okey, sini mi kari 3 orang je suka mi kari. Roti 6 orang. Sini. 6. Okey. Okey. Senang kan? Okey, jangan lupa dekat hujung ni juga kena tulis jenis makanan. Okey, lagi apa lagi yang cikgu tertinggal? Dia punya tajuk kan? Okey, tajuk dia kena tulis kat sini. Makanan. Makanan kegemaran. Ya. Okey, kamu salin je balik daripada soalan tu. Sekejap Ni. Makanan kegemaran murid di kantin sekolah. Okey, kamu tulis je balik. Makanan kegemaran murid di kantin sekolah. Okey, ini dia punya tajuk. Okey? Okey, soalan yang kedua tadi dia minta kita justifikasikan. Tadi cikgu dah ajarkan justifikasi macam mana nak tulis dia. Kita mesti cakap dia sesuai. Okey, so ini alamak tak cantik pula bila kena ni. Okey, tak apa cikgu tulis kat bawah ni Kamu tulis dekat bawah lah. Cikgu dah tak muat dah ni. Okey, cikgu type dekat sini Okey, justifikasi. Macam biasa. Okey, apa nama carta ni? Carta palang. Okey, so kamu pun buat carta palang. Okey, kenapa carta palang ni? Carta palang ini sesuai. Okey, sesuai untuk apa? Sesuai untuk, okey, sesuai digunakan dulu. Sekejap
Cikgu letak mikrofon. Sesuai digunakan untuk membandingkan. Okay, tak apa, cikgu kecilkan sikit pergi sentik guna supaya nampak. Untuk membandingkan apa? Membandingkan bilangan murid dengan digunakan untuk membandingkan. Sini sikit. Okay. Membandingkan, nampak tak? Bilangan murid dengan jenis makanan, kegemaran yang berbeza. Nampak sangat Okey. Macam tu. Okey, boleh ke? Okey, semua orang dapat ke ni? Okey, ada nak tanya? Boleh ke kamu lukis ni? Dapat tak? Senang je. Okey, mesti ada tajuk pada paksi mencancang dan juga paksi mendata. Pastikan skala kamu sama. Skala ni sama. 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak sampai atas pun mesti 2 kotak. Okey, kemudian palang tu tengok. Kalau palang tu kita gunakan 1 kotak saja, semua pun 1 kotak je. Sama dengan jarak dia. Kalau jarak 1 kotak, palang 1 kotak. Jarak 1 kotak, palang 1 kotak. Macam tu. Barulah kamu punya graf carta palang ni nampak kemas dan cantik ya. Kemudian jangan lupa justifikasi mesti lukis. Okey, semua orang dah siap ke carta palang masing-masing muka surat 71? Tan Pei Ying sudah siap carta palang kamu? Wong Kishun sudah siap carta palang? Yap Xiao Ying sudah siap ke carta palang? Sudra Willy? Ranjita sudah siap carta palang? Siap, cikgu. Siap. Ranjita, siapa seorang lagi yang pakai nama Chinese ni? Tak. Kamu sudah, Yap Xiao Ying. Yap Xiao Ying, ini siapa yang satu pakai ID tulisan Chinese ni? Cikgu tak kenal lah. Ang Zijun. Okey, so Ranjita, Yap Xiao Ying sudah siap. Okey, Tan Pei Ying sudah siap ke? Okey, kalau sudah siap, okey, siapa yang sudah siap dah boleh left Google Meet. Okey, ingat kamu kena ambil gambar yang kamu dah siap tadi. Okey, terus hantar dekat dalam grup Mat sebab cikgu nak tanda. Boleh Ranjita? Boleh Yap Xiao Ying? Boleh. Boleh, cikgu. Okey, Ranjita dengan Yap Xiao Ying sudah siap, sudah boleh left. Okey, Tan Pei Ying sudah siap ke? Tan Pei Ying sudah siap? Bye. Okey, bye Yap Xiao Ying. Wong Kishun sudah siap ke? Ang Zijun sudah siap ke? Sudra Willy sudah siap ke? Okey, Wong Kishun sudah siap. Okey, ambil gambar, hantar dalam grup. Okey? Okey, Sudra Willy dan Tan Pei Ying. Okey, semua sudah siap. Okey, dah boleh left. Okey, jumpa kamu minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Bye Tan Pei Ying. Ang Zijun. Okay, Ang Zijun. Bye. See you next week, okay? Bye.